Jadi oleh demikian saya rasa kalau orang tak faham bahawa Kongres ini beri mesej yang jelas-jelas. Kongres ini beri mesej pimpinan harus tegas, harus bertindak, harus pastikan ahli dan pimpinan patuh disiplin parti. Ini mesej saya dengar dengan jelas. Tetapi cara dan kaedah supaya lebih bijak kita terima. Mau tidak mau kenyataannya ialah saya Presiden, Saudara Azmin Timbalan Presiden, kita ada naik Presiden dilantik, termasuk Zuraida. Kita ada pimpinan MPP yang ada, majoriti ada di sini, ada juga beberapa kursi kosong. Perwakilan begitu, kita buat perkiraan lebih 80% yang setia bersama parti. Kita melakukan reformasi. Kita mahu melahirkan pemimpin dan bukan pengampu. Kalau nak bahas, boleh bahas. Takut tak boleh dikritik kepala otak kamu. Dengan Dr. Mahathir, aku lawan dulu. Dengan Pak Lah, aku lawan. Walaupun lebih mudah sebab dia tak berapa. Dengan Najib lagi aku lawan. Dengan Rosmah, musuh nombor wahid. Ini cicak mengkak. Dato' Seri Presiden, bukan saya tidak mau angkat banner-banner seperti ini. Saya tidak perlu angkat banner untuk tunjukkan kesetiaan saya. Tidak perlu saya angkat banner untuk menunjukkan sokongan saya kepada Anwar untuk jadi PM. Yang saya anggap, duduk. Yang saya anggap tugasan saya yang paling penting sekarang sebagai pemimpin, saya tidak mau lihat parti kita turun menjadi parti yang menjadi mob. Masalah bukan PM ke-8, PM ke-9, PM ke-10. Kita akan lihat kita punya penyokong akan jadi makin ekstrim. Ya, turun, kekal Mereka tenang, akan jadi lebih taksub. Kekal tenang. Nah, itulah bahayanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton program Agenda Awani. Saya Fauzi Zain. Sengaja saya mulakan Agenda Awani malam ini dengan 3 sudutan ucapan daripada ketokohan ketiga-tiga pemimpin dalam Parti Keadilan Rakyat, Presiden, Timbalan Presiden dan juga Naib Presidennya. Dan kalau diikutkan pada minggu ini dibandingkan dengan 2 lagi himpunan. Pertamanya Himpunan Agung UMNO 2019 dan kemudian Konvensyen Amanah Nasional 2019, Kongres PKR 2019 yang berlangsung di Air Keroh Melaka yang paling menonjol. Tetapi kalau boleh saya rumuskan dan kalau boleh saya beri nilai-nilai yang dipetik daripada ketiga-tiga himpunan kongres dan juga konvensyen itu. Yang pertamanya, naratif yang mereka bercerita adalah tentang isu kepimpinan dalam parti. Baik buat UMNO, baik buat PKR dan baik buat Amanah.
Kemudian disebutkan pula tentang usul dasar dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hala tuju parti dan juga perjuangan parti menuju pilihan raya umum ke-15. Jadi untuk itu dalam agenda awal ini kita menjemput Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamed Saleh. Beliau adalah penganalisis politik daripada UNICEL untuk membawa kita secara memahami rangkuman ketiga-tiga himpunan, kongres dan juga konvensyen. Terima kasih Prof. Bersama dengan agenda awal ini malam ini. Bila mana kita bercerita tentang konflik dalaman, saya ingin petik dahulu, saya ingin tarik dahulu PKR kerana PKR adalah paling menonjol dan krisis yang berlaku tidak lagi habis sehinggalah untuk saat ini. Kalau kita melihat kepada konflik dalaman yang berlaku dalam PKR ini bukan pada tahun ini berlakunya, daripada tahun 1999 berlanjutan hingga 2001 sehingga ada yang keluar dewan. Bukan pada tahun ini, bukan pada kongres pada kali ini. Keluar dewan itu berlaku daripada tahun 2002 di Sungai Petani dan kemudian 2004 dan sebagainya. Pada pandangan Prof, konflik dalaman PKR ni di mana titik noktahnya? Okey, terima kasih Saudara Fauzi. Tentu kita melihat tiga ucapan ironinya. Parti ini dibina, satunya tentu paksinya reformasi pada 99 dan atas pemecatan 1998 ujung. Itu yang pertama. Yang kedua, jika melihat parti ini membawa satu mesej utama pada waktu penubuhannya, iaitu oposisi. Menjadi oposisi yang kemudiannya bersedia untuk menjadi kerajaan di federal. Dan ini secara ironinya kalau kita lihat tiga ucapan tadi adalah membawa mesej ini. Yang pertamanya kita lihat ucapan Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa ketegasan itu perlu ada untuk melihat setelah 20 tahun. 20 tahun hingga ke tahap ini, adakah berbaloi konflik ini memberi satu mesej yang sangat ironi kepada bukan saja Parti Keadilan tetapi pemegang taruh sekitarnya. Yang tentunya pertama pengundi, yang kedua ahli di akar umbi, yang ketiga parti komponennya sendiri, parti komponen dalam harapan. Dan ini satu mesej yang cukup jelas bahawa ketegasan itu perlu dan perlu diteruskan usaha ini untuk mengelakkan konflik itu berpanjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling saya tertarik adalah saya rasa konflik ini seperti yang Saudara Fauzi maklumkan tadi, satu konflik yang berpanjangan. Terutama bila kita lihat 2002 dan kemudiannya kemuncaknya pada 2010 bila kemulanya satu ahli satu undi. Dan istilah cicak mengkarung ini bukan benda baru yang diwawarkan, dan saya rasa inilah klimaksnya, iaitu pada petang tadi, bahawa ini satu madah bahawa mesej bahawa sudah sampai masa pihak Datuk Seri Azmin dan timnya inginkan kehadapan. Dan ini satu mesej yang cukup penting, di mana keadilan perlu membawa satu tindakan yang cukup jelas. Tetapi apabila Tian Chua yang dianggap sebagai antara kedua-dua tim ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga tim Datuk Seri Azmin Ali, mesej yang diwawarkan adalah berterus terang dan berterang terus. Adakah ini yang dimahukan oleh pimpinan? Adakah selari dengan yang diinginkan oleh akar umbi? Kerana mesej-mesej yang ada dalam Kongres ini lebih kepada ke arah melihat kepada disiplin, bersatu, melihat bagaimana kehadapan tanpa melihat mesej utama bahawa keadilan ini lahir dari jalanan, daripada paksi rakyat. Dan ini sebenarnya mesej yang perlu didengar oleh kedua-dua pihak. Berbaloikah keadaan keadilan hari ini, dan pastinya keadaan ini akan merubah persepsi. Paling utama tentunya persepsi pengundi dan rakyat yang melihat perubahan kerajaan bukan sekadar mengubah pemimpin pada hari lepas, tapi mengubah tadbir urus, tata kelola dan juga mengubah cara Malaysia ini ditadbir urus. Tapi kalau kita bercerita dengan orang politik, Prof, biasanya mereka akan katakan dalam politik ni gaduh adik-beradik dalam keluarga ini biasa. Tetapi perjalanan PKR selama 20 tahun daripada jalanan sehinggalah kerajaan, dan apatah lagi menjadi salah sebuah parti yang agak besar dalam kepimpinan kerajaan itu, apa yang berlaku dalam sesebuah parti itu dilihat oleh rakyat. Kerana rakyat yang membuat keputusan untuk memilih kerajaan ini. Jadi pada pandangan Prof, kalau dilihat dalam politik ini, prestasi individu ataupun peribadi itu adalah kecil berbanding kalau dinilai secara keseluruhannya.
Ya, gaduh betul, konflik kuasa dalam politik tentunya kuasa adalah satu paksi utama. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, kalau kita lihat konflik-konflik sebelum ni, parti-parti lain yang di dalam sejarah politik Malaysia, kebanyakan konflik yang besar pasti melahirkan parti politik yang baru. Contohnya UMNO lahir 1946, PAS akhirnya lahir Amanah. DAP walaupun tidak dominan parti-parti sepihannya, MDP dan sebagainya, akhirnya mereka ini keluar dan menubuhkan satu parti baru dan akhirnya menukar lanskap politik Malaysia. Tapi dari sudut pandang yang lebih holistik, keadilan sebagai sebuah parti yang agak unik dan kita melihat keadilan itu dibina sedemikian rupa merangkumi seluruh rakyat Malaysia secara inklusifnya, satu-satunya parti politik yang mempunyai cawangan hampir di seluruh negara termasuk Sabah Sarawak. Konflik ini sebenarnya konflik yang perlu dilihat dari sudut pandang Malaysia baru. Bagaimana konflik ini boleh mengubah landscape politik semula. Dan ini sebenarnya memberi kesan bukan sahaja Parti Keadilan tetapi melihat kepada bagaimana ini akan memberi kesan kepada kerajaan yang ada. Kerana konflik-konflik sebelum ini kerajaan Keadilan belum lagi punya paksi di federal. Dan kali ini kalau kita lihat Kongres kali ini, kita melihat Kongres ini perwakilan akar umbinya menilai kepimpinan keadilan yang rata-rata sudah bergelar menteri. Dan ini sebenarnya akan menjadi titik perubahan dan malangnya acap kali dilihat persepsi sang Pak Menteri juga agak terkesan melihat apabila dikomen sedemikian. Tapi bagi saya sebenarnya ada normal parti-parti sebelum ni yang memerintah termasuk UMNO. Perwakilan akan memberi kritikan, akan memberi saranan, akan memberi perli dan sebagainya atas sebagai ahli parti untuk melihat bagaimana menteri-menteri mereka yang mereka lantik, yang mereka wakili di peringkat federal dapat mengubah sesuatu dan memberi impak kepada parti yang mereka wakili. Dan ini sebenarnya perkara biasa. Tetapi malang kalau kita lihat kali ini agak unik apabila apa yang berlaku di dalam Kongres, perwakilan membawa isu-isu ini menimbulkan persepsi yang berbeza dalam kalangan elitis ataupun dalam pemimpin mereka. Dan ini sebenarnya akan memberi kesan yang panjang kepada akar umbi yang melihat ini. Okey, Prof. Kita akan sambung selepas ini perbincangan kita. Mungkin selepas ini saya nak bertanyakan dinamika demokrasi politik dalam sebuah parti itu membenarkan akar umbi ataupun perwakilannya menyuarakan rasa tidak puas hati. Itu berlaku dalam PKR, berlaku dalam Amanah dan juga berlaku dalam UMNO. Selepas ini saya nak tanyakan soalan itu bersama dengan Prof. Hamdan dalam agenda awal selepas ini. Masih lagi bersama dengan penganalisis politik Profesor Madar Dr. Hamdan Mohamed Saleh. Kita bercerita tentang konflik dalaman PKR yang berlanjutan sehingga hari ini dan kita mencari di mana titik noktah bagi konflik dalaman itu. Tadi kita bertanyakan tentang demokrasi, dinamika politik dalam sesebuah parti itu, bagaimana perwakilan apabila membahaskan ucapan dasar dan sebagainya boleh mengkritik dan meluahkan rasa tidak puas hati itu. Tetapi dalam masa sama kita nak melihat image parti itu perlu dijaga, disiplin itu perlu ada kawalannya tersendiri. Pada pandangan Prof bagaimana? Ya, benar Parti Keadilan ini satu parti yang unik. Pelbagai isu, pelbagai golongan di dalamnya dan tentunya kadang-kadang isu yang dibawa tentunya agak boleh membawa konflik dan juga memberi kesan yang impak yang besar. Namun harus ingat impak ini yang dibawa, mesej-mesej yang dibawa oleh akar umbi cukup tepat. Mesti membawa berpaksikan rakyat umpamanya kerana informasi yang akhirnya mewujudkan keadilan ini dibina atas hasrat itu rakyat sebagai kuasa. Namun dalam masa yang sama sebagai sebuah parti politik mereka tak boleh lari daripada elemen persepsi pengundi, persepsi rakyat. Jadi dalam usaha itu, dalam meraihkan perbezaan itu sudah pastinya di peringkat kepimpinan keperluan betapa pentingnya membawa satu suara. Satu suara yang bersatu supaya menimbulkan keyakinan dalam kalangan pengundi. Pengundi itu adalah mereka yang melihat dan menilai. Dan dalam keadaan demografi pengundi Malaysia sekarang kita boleh lihat terdapat penurunan ketara dalam kalangan pengundi yang mempunyai keahlian parti. Dan rata-rata pengundi sudah semakin matang dan melihat pada aspek
agenda yang dibawa, calon yang dibawa dan juga mesej yang nak dibawa oleh parti-parti yang bertanding, termasuk apa yang berlaku di sekitar Malaysia. Dan ini sebenarnya memberi kesan yang cukup ketara kepada perubahan politik seperti Parti Keadilan. Apa yang berlaku pada 1999 hingga membawa kepada 2 dekad ini, wujudnya parti yang ada pada hari ini adalah mereka perlu melihat juga profiling di sekitar itu secara holistik dan secara nyata bahawa persepsi masih berlaku. Jika konflik itu berterusan, kerana kita lihat sejak 2010 hingga hari ini, setiap kali berlaku pemilihan pasti berlaku keadaan sedemikian, berlaku pergeseran dan sebagainya. Dan ini sebenarnya memberi impak yang cukup negatif kepada parti tersebut. Benar, perlu ada perbezaan pendapat. Kerana parti yang hebat lahir daripada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan, berterus terang dan berterang terus. Namun satu suara itu penting kerana tidak boleh ada 2 panglima dalam satu bukit, contohnya. Dan ini satu yang perlu dilihat kerana sudah ada perubahan berlaku, kerana Parti Keadilan bukan lagi semata-mata parti pembangkang. Mereka telah berubah menjadi oposisi dan sekarang ini sudah menjadi kerajaan dan mempunyai komponen terbesar. Dan impak kepada persepsi itu akan beri kesan yang cukup ketara. Demokratik itu penting, tapi asasnya perlu ada satu kesatuan. Kerana hujungnya yang akan menilai adalah pengundi. Tadi Prof ada sebut mengenai demografi pengundi itu sudah berubah kerana yang mereka lebih memberi tumpuan adalah tentang mesej dan juga agenda. Ya. Pelajaran daripada PRU ke-14, kita melihat emosi dan persepsi rakyat pada ketika itu yang membuatkan mereka betul-betul ingin mengubah kerajaan yang dahulu hinggalah kerajaan yang sekarang. Apa yang berlaku dalam PKR ini pada pandangan Prof, adakah akan membawa kesan kepada keputusan rakyat nanti? Dan apabila kita melihat pada senario semasa, akhirnya rakyat nak tahu apa yang boleh isi poketnya berkenaan dengan isi makan, kos sara hidup, tentang pendidikan, pelajaran dan pekerjaan. Isu-isu itu sebenarnya yang menjadi perhatian rakyat dan juga pengundi berbanding dengan konflik dalam badan parti. Pada Prof ke? Ya. Isu yang sejak pilihan raya yang baru ini, kita melihat sejak setahun 2 ini kita masih lagi rakyat melihat masih lagi berjuang dalam kos ekonomi. Anak muda masih lagi mencari ruang pekerjaan. Masih lagi belajar untuk hidup dan sebagainya. Ini satu persepsi yang akan memberi kesan kepada kerajaan. Itu biasa. Sebab kerajaan biasanya akan dinilai ke arah itu. Namun dalam masa yang sama, apa yang berlaku dalam keadilan ini, perpecahan, konflik dan juga ketidakbersatunya parti kepimpinan itu akan memberi kesan 2-3 tahun akan datang kerana akar umbinya akan menjadi lemah tentunya dengan perpisahan dua kumpulan ini dan tentunya akan beri kesan yang cukup ketara kepada apabila jentera itu digerakkan nanti. Kalau kita lihat 3 tahun akan datang. Namun jika kita lihat sudut pandang jangka pendek ini, persepsi yang dibina akan menimbulkan satu impak yang cukup negatif kepada rakyat. Kerana base pengundi hari ini bukan lagi sekadar mereka menyokong kerana mereka ahli parti. Kalau kita lihat raya sebelum ni, perubahan kerajaan berlaku kerana kurangnya mereka yang duduk di atas pagar yang memilih untuk menyokong harapan. Dan ini tentunya dan ditambah pula melihat apabila perubahan kerajaan tidak menimbulkan apa-apa kekacauan, ini menimbulkan satu lagi persepsi bahawa tidak masalah untuk menukar kerajaan yang ada. Kerana proses itu telah berlaku sebelum ini. Perubahan sejak 61 tahun itu tidak menimbulkan apa-apa. Perubahan dari sudut pandang rusuhan dan sebagainya. Dan ini perlu diambil pengajaran sudut itu. Ditambah pula dengan pengundi yang semakin bijak menilai, menganalisis apa yang mereka dapat, terutama berdekatan dengan pilihan raya nanti. Dan sudah pun diterjemahkan dalam PRK sebelum ini. Satu demi satu kita melihat betapa anak muda mula lari daripada konsep asal. Sebelum ini kita tahu bahawa anak muda kebanyakannya pasti menyokong pembangkang. Waktu itu. Namun sekarang sudah tidak berlaku. Mereka sudah menilai dan sudah ramai yang tidak turun mengundi kalau kita lihat setiap PRK. Dan tapi masa yang sama parti seperti Harapan dan juga Keadilan perlu melihat bahawa base oposisi sekarang belum berubah. Base sokongan untuk BN umpamanya MCA, UMNO seperti biasa. Dan ini cabaran terbesar bagi parti-parti seperti Keadilan untuk menarik mereka di atas pagar dan juga mereka yang mereka melihat bahawa
keputusan untuk menyokong suatu parti adalah bergantung pada apa yang mereka nilai, apa yang mereka dapat, apa persepsi mereka. Ini satu risiko yang cukup besar. Berdasarkan 4 pilihan raya kecil yang berlangsung sebelum ini, signal telah seolah-olah telah disampaikan daripada rakyat kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Melihat kepada senario semasa lah, senang cerita, kalau kita tanya orang-orang Pakatan Harapan, mereka kata mereka sedang buat kerja. Ya. Tetapi rakyat yang di bawah sini, di peringkat akar umbi ini menuntut janji-janji yang pernah disuarakan, yang pernah dijanjikan sebelum ini, agenda reformasinya. Ya. Tetapi bagaimana Prof melihat di mana lompong-lompong ataupun loophole dalam Kerajaan Pakatan Harapan ini, termasuklah dalam Parti Keadilan Rakyat ini, apabila setidak-tidaknya melaksanakan janji mereka. Adakah berlaku masalah komunikasi dalam delivery penyampaiannya ataupun bagaimana? Okey, untuk berlaku adil adalah tidak logik untuk mendapat kita mengalami perubahan itu dalam masa setahun dua. Itu benar, tidak logik. Tetapi harapan besar rakyat untuk melihat perubahan itu perlu disampaikan, kerana matematik yang ada sekarang seolah-olah rakyat melihat tidak ada perubahan yang ketara. Untuk berlaku, itu saya sebutkan tadi, untuk berlaku adil memang ada perubahan-perubahan itu, tapi adakah perkara-perkara ini sampai kepada persepsi rakyat, terutama kepada persepsi pengundi? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu melihat bahawa aspek-aspek secara keseluruhannya, stakeholder atau pemegang taruh yang ada pada masa ini dalam kalangan kerajaan, dalam kalangan deliverer yang akan melaksanakan program, adakah sampai maksud itu? Idea-idea itu kebanyakannya masih ada, cuma masalah interpretasi, persepsi itu dalam politik kita kerap akan bermain dengan persepsi. Persepsi itulah sebenarnya memberi impak besar kepada kerajaan yang ada. Ini satu mesej yang cukup besar, kerana perubahan daripada pembangkang atau oposisi kepada kerajaan pastinya akan mengambil masa, terutama kalangan pemimpin. Namun keberpihakan politik itu perlu ada. Walaupun dalam 2-3 kongres kita lihat minggu ini, isu-isu itu dibawa, cuma belum cukup holistik. Saya ambil contoh dalam Kongres Keadilan. Isu-isu yang dibawa masih belum cukup untuk merangkumi kesemua kehendak rakyat secara inklusif. Masih ada ruang-ruang yang boleh ditambah baik. Berbeza dengan apa yang berlaku dalam kongres-kongres sebelum menjadi kerajaan. Dan ini sebenarnya yang kesinambungan dan keberpihakan atau political will itu perlu dijadikan teras dan perlu disampaikan kepada rakyat secara terus. Bagaimana Prof melihat dalam 2-3 minit yang terakhir ini, Prof melihat Kongres PKR yang berlangsung pada minggu ini dibandingkan dengan Pilihan Agong UMNO 2019, kalau PAU 2000 yang sebelum ini, nada ataupun isu usul yang dibawakan agak berbeza. Tahun ini seolah-olah perwakilan ataupun pembahas membawakan satu agenda yang tone down sikit. Ya. Tidak seperti sebelum ini begitu lantang bercerita tentang ketuhanan Melayu. Tetapi dalam tahun 2019, UMNO berpegang kepada agenda muafakat nasional. Bagaimana pada pandangan Prof, agenda yang dibawakan oleh UMNO ini, muafakat nasional ini memberi impak dan juga kesannya kepada PKR dan juga Pakatan Harapan secara keseluruhannya? Baik, okey. Kalau kita lihat PAU sebelum ini, mungkin masih lagi terkejut menjadi pembangkang. Namun kali ini kita lihat nada itu sudah berubah. Seolah sudah bersedia menjadi oposisi yang ada option, boleh mencari solusi kepada dasar kerajaan sedia ada. Itu yang satu yang cukup menarik dalam demokrasi seperti di Malaysia ini, demokrasi matang yang kita inginkan, yang akhirnya memberi kesan positif kepada rakyat. Mereka bersedia. Dalam keadaan yang sama, muafakat itu dengan penggabungan semula seperti PAS, MCA dan juga MIC menyebabkan perwakilan di dalam PAU lebih berhati-hati untuk menjaga rakan-rakan baru dalam keadaan pastinya kesatuan ini akan beri impak yang cukup besar kepada gabungan Pakatan Harapan yang diakui sendiri bahawa ini ada satu impak yang cukup besar. Berbeza dengan apa yang berlaku dalam Amanah. Amanah juga nampak sedang menuju ke arah isu-isu yang berpaksikan rakyat. Namun sebagai sebuah parti baru belum mengalami proses seperti keadilan, satu parti-parti yang telah merangkau 20-30 tahun, pastinya ini satu proses yang baru. Tapi apa yang menarik dalam Amanah, walaupun berlaku pemilihan,
Tapi isu-isu yang dibawa masih lagi berpaksikan secara inklusif, secara holistik. Yang antaranya adalah yang saya agak tertarik adalah bagaimana pemberdayaan wanita, OKU secara inklusif digunakan menjadi mesej kepada pembahas dalam amanah kali ini. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikut banyak lagi soalan nak tanya kepada Prof Fajar, tapi untuk waktu ini itu saja waktu dan juga pertanyaan yang boleh saya tanyakan kepada Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamed Saleh. Prof adalah penganalisis politik daripada UNICEF dan bagaimana kita berbincang tentang perjalanan minggu ini adalah tumpuan bagi pentas politik negara di mana berlangsungnya Pilihan Agung UMNO 2019, Kongres PKR Nasional dan juga Convention Amanah 2019 dan akhirnya inilah dinamika politik yang sedang berlangsung dalam negara ini. Saya kira itu saja pada waktu ini untuk agenda ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi. Baik, terima kasih.